Perkenalkan diri saya balik. Ya. Nama saya Nur Sahila binti Kamilin. Nomor matriks BA 21110503. Saya dari Section 1 bagi kos ETI 10703 Budaya dan Masyarakat di Sabah. Untuk sesi pertama nih, Cikgu perkenalkan diri Cikgu dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Tuki Wandayati, guru mengajar di SMK Gadong Depot, mengajar guru tingkatan 6, dan sudah berhemat di SMK Gadong sejak tahun 2003 lagi. Jun 2003 lepas daripada keluar daripada UMS, terus posting di SMK Gadong. Tinggal hari ini lah. Okey, Cikgu. Soalan pertama saya, bagaimana kehidupan masyarakat Sabah sebelum Perang Dunia Kedua dan selepas Perang Dunia Kedua? Kalau kita lihat sebelum tertutupnya Perang Dunia Kedua, Sabah ini sebuah negeri yang aman, walaupun dia mempunyai pelbagai etnik. Di utara ada orang Rongus, di sebelah pantai barat selatan kita ada orang Brunei Dayan, di sebelah pantai timur sana kita ada orang Bajau, kita ada orang Sungai. Dan kalau kita lihat di sebelah di pantai selatan kita ada lagi di sana etnik lain lagi, pedagang besar. Jadi aman. Walaupun pada masa itu kita berada di bawah penjajahan British, di bawah Sabah waktu itu, di bawah pentadbiran North Borneo Catat Company, serikat berpiagam di Inggris. Kalau kita lihat dari sejarah, pemberontakan yang paling terakhir rasanya datang daripada Datuk Shah Bandar, yaitu melibatkan perang pada Samit 1881 hingga 1888, lebih kurang 7 tahun. Kemudian diikuti oleh perang Bambangan, tersilap, di mana di sana seorang pembesar Bambangan namanya Pak Musa telah bangkit pemerintahan British, mencoba meluaskan pengaruhnya ke Pembakut. Tapi bila lepas perang, apabila Jepun datang pada tahun 40-an, 81 hingga 45, Perang Dunia Kedua itu, keadaan di Sabah dia sudah mulai berubah. Ada perubahan sedikit kehidupan, di mana masyarakat waktu itu sudah kelihatan warna sudah kehidupan. Mereka sudah mulai terdedah dengan prinsip kolonialisme, dan akhirnya ada suara-suara di setengah tempat mau coba-cobalah untuk membantikan. Tapi bagaimanapun lepas perang British datang dan dapat menterapkan keadaan dan coba memulihkan semula kehidupan itu seperti mana sebelum perang. Itu keadaannya. Dia mulalah buat pemulihan dari ekonomi, pemulihan politik, dan seterusnya sosial masyarakat di seluruh Sabah waktu itu. Okey, soalan kedua saya pula, apakah perubahan dari segi budaya, ke ekonomi, cara hidup, pakaian atau makanan masyarakat Sabah sebelum perang dan selepas Perang Dunia Kedua? Sebelum dan selepas perang. Ya. Perubahan dari aspek pertama yaitu budaya. Kalau kita lihat dari segi aspek budaya sebelum perang, kita lihat budaya etnik yang ada di Sabah ini, walaupun yang pelbagai, ada Dusun, ada Mur, ada Kelantan, ada Bisaya, ada Bajau, ada Iranun, ada Rungus, Nusana, ada Ulisnakan, ada orang sungai orang sungai Baitan, macam-macam lagi. Tapi waktu itu
waktu itu yang tidak mencampuri budaya orang tempatan. Nah, ini satu kelebihannya. Dia bijak dalam mengatur strategi bagaimana mereka nak menjaga supaya mereka tidak diganggu gugat oleh etnik yang ada. Yaitu dengan cara tidak ganggu budaya. Sebab apabila budaya diganggu, ini akan menyebabkan orang memberontak. Bila memberontak, karena tidak aman, mereka memberontak dulu tidak selesai. Itu kan ada aman budaya sebelum perang dengan perang dan itu tidak ada gangguan budaya. Namun demikian, apabila perang terus, keadaan itu dia ada perubahan, di mana Jepun waktu itu dia coba membawa budaya mereka, menjipunkan orang-orang Sabah dengan memperkenalkan antaranya lagu negara mereka dijadikan lagu resmi setiap perhimpunan di mana-mana saja di seluruh Sabah. Bukan saja Sabah, di tanah Melayu waktu itu, di negara-negara manapun sama aja. Ini memang mereka sudah sebagai doktrin pemerintahan mereka waktu itu, penjajah baru, new colonialism. Jadi itu mereka bawa. Contohnya mereka wajibkan orang tempatan menyanyi lagu Jepun. Nama dia apa lagu Jepun tu? Kimekayu asal sesat. Ataupun Nippon Go. Saya pun itulah. Siapa yang pandai bahasa Jepun waktu itu mendapat layanan yang istimewa dari pihak Jepun. Jadi itu menjadi satu kejutan budaya pula kepada masyarakat. Tapi kalau yang terkesan sekali dalam budaya ini rasanya orang Cina lah. Sebab orang Cina memang walau di mana mereka berada, bila jumpa orang Jepun tetap akan layak. Mana dibunuh, ditangkap, dimasukkan penjara atau disiksa. Itu berlaku di mana-mana saja pada waktu itu di Asia Tenggara ini. Bukan saja di Sabah, di Tanah Melayu, di Sarawak, semua. Bila orang Cina itu memang namanya. Sebab orang Cina ini dia anti Jepun. Jadi orang Jepun tahu orang Cina anti Jepun. Jadi masuk ketat. Jadi kesan dia sebetulnya apabila seperti perang tamat dia lah. Jadi ini membawa kepada satu kelebihan Jepun ini dia menekankan disiplin. Jepun ini dia tekankan disiplin. Jadi perubahan yang dibawa oleh Jepun tu yang positifnya ialah masyarakat waktu itu boleh menerima pendisiplinan yang dibuat oleh pihak Jepun. Pada sesuatu perkara yang baik, masyarakat ambil sebagai pelajaran. Yang tak baik itu, yang kejam tu tak pula lah, dah ikut. Yang disiplin itu mereka ikut terus sekali dalam mendisiplinkan anak-anak. Kemudian dari aspek yang kedua itu berkenaan dengan makanan. Makanan. Okey. Kalau sebelum Perang Dunia Kedua, makanan rudi orang-orang Sabah ni ialah beras, daripada padi ya. Dan di setengah-setengah tempat ada yang makan ambuyat. Kalau sebelah bobot, warna penyuk, papar. Jadi kalau dilihat sebelum itu, kalau sikit pemakanan ini, okey, cukup, boleh. Tidak ada gangguan pemakanan waktu itu. Tapi bila Jepun datang, perang berlangsung, masa zaman perang itu, bekalan makanan tidak cukup. Tidak. Berlaku gangguan. Okay? Sebab apa? Sebab British, belum dia berundur, dia telah memusnahkan logistik pertanian ini. Ladang-ladang getah dibakar, kilang-kilang getah dibakar, kebun-kebun buah-buahan dibakar, padi yang ada dibakar, yang milik kerajaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bila Jepun ambil alih, dia tidak dapat menuai apa yang ada. Dan pasal bermula dengan balik tanam semula. Selepas perang,
oleh karena kesan perang itu terlalu perit, akhirnya makanan ini juga ada gangguan. Sebab untuk memulihkan sebuah sistem pertanian ini dia memerlukan masa. Dan dengan yang ke aspek ketiga, cara hidup. Oke, sebelum perang, cara hidup masyarakat di Sabah itu yang normal, macam biasa. Proses kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi bila perang meletus, berlaku masa perang itu kehidupan sudah berubah, tidak menentu, huru-hara. Cara hidup pun tidak teratur lah. Manusia masing-masing menyelamatkan diri daripada peperangan. Banyak orang bandar mau melarikan diri ke luar bandar, dan orang luar bandar pula mau melarikan diri di dalam lagi jauh pelosok. Dan contoh tuh di Persiangan sana. Sebab apa? Sebab mereka melarikan diri dari peperangan itu. Orang-orang ini dari Nemawan. Bila Jepun datang di Nemawan, orang lagi masuk ke dalam hutan sana, turun sungai lagi, hingga hampir sempadan Indonesia. Ini berlaku juga di kampung-kampung, di mana-mana waktu itu. Seperti kalau mama saya pernah ceritakan, dulu dalam masa zaman Jepun, dia pada waktu itu dia sudah berumur dalam 18 tahun atau 19 tahun lebih kurang. Dia ceritakan bila subuh masih gelap-gelap lagi, kalau ibu bapak orang masing-masing lah yang ada anak semandak waktu itu, kampung itu papakat hantar anak-anak ini di dalam hutan jauh. Mereka siapkan di dalam hutan itu ada dia punya pondok tempat berteduh, tapi mereka disyaratkan jangan pasang api. Kalau pasang api nampak asap, nanti nampak asap Jepun datang. Itu syarat. Itulah setiap hari dia bilang selama tempoh peperangan itu. Wah, bayangkan. Sampai begitu keadaannya, orang menyelamatkan diri. Tapi selepas perang, keadaan itu memang adalah impaknya. Masih menjadi fobia. Masyarakat masih juga terasa peperangan itu masih ada. Tapi beberapa tahun kemudian, keadaan itu dapat dipulihkan oleh kerajaan British. Dan kehidupan pun berjalan seperti biasa. Kemudian kita terus aspek yang kesesuaian, yaitu ekonomi. Kalau sebelum perang, ekonomi di Sabah dalam keadaan yang berjalan seperti biasalah. Tahulah zaman masa penjajahan dulu, kita ni macam kais pagi pagi kan. Keadaan tidak ada sehebat hari ini. Hari ini mudah untuk kita berekonomi. Melalui telepon pun boleh buat duit sudah. Dulu tiada. Dulu kalau kita tidak menggunakan kodrat yang ada ini tidak dapat duit. Teman-teman itu ada kerja, ada duit. Hari ini kalau duduk-duduk di rumah pun ada dapat duit datang. Kalau pandai menggunakan media sosial, duit datang masuk dalam account. Iya. Hari ini ekonomi ini digital. Nah, nampak bagaimana dia bekerja. Tapi duit datang. Inilah zaman modern. Kalau dulu tidak modern. Jadi kalau ekonomi dulu dia sama. Waktu itu dia baru memulakan proses pembangunan ekonomi. Di mana mula memperkenalkan kata koko, ya. Koko ada, sebelah tahu. Atau koko diperkenalkan oleh British koko. Tahu. Ya. Tapi Sabah di sebelah sini getah dan juga padi lah. Padi ya, getah dan padi. Kalau perdagangan waktu itu dikuasai oleh British. Perdagangan dalam yang besar-besar yang melibatkan perkapalan apa semua, melibatkan pengangkutan itu di bawah British, bawah penjajah. Kalau yang ini semua para rakyat lah, yang orang awam. Itu. Jadi bila perang meletus, ekonomi Sabah waktu itu jatuh. Tidak ada ekspor mengekspor ini. Dulu Sabah terkenal dengan sebagai pengekspor tembakau. Sabah ini dulu pengekspor tembakau.
Nah, sebelum Perang Dunia Kedua, Sabah adalah tanah pengekspor tembakau. Terkenal, Borneo, selain getah. Nah, kita selain pengeluar getah, kita juga tembakau sebenarnya. Ada lagi kalau sebelah tahu kita ada abaka namanya. Bahan abaka yang untuk dibuat tali. Itu sebabnya di tahu sana ada satu tempat namanya abaka. Nah, itu adalah tempat asal abaka. Kita juga ada yang bila perang tuh karena itu kan semuanya tidak berjalan, kan? Ekonomi tidak jalan. Perang akhirnya banyak ladang-ladang getah musnah akibat peperangan ataupun sebelum perang itu dimusnahkan oleh penjajah British sebelum dia. Masa British dia tidak mau orang Jepun ini dia duduk datang terus hasil sudah ada. Jadi lepas perang bila British balik, British terpaksa pulih semula, buat perancangan baru, tanam padi, galakan masyarakat tanam padi, galakan masyarakat tanam getah, bagi ya cara bagi insentif lah. Dia bagi free getah bilang satu. Kita sudah merdeka, kerajaan waktu itu perkenalkan kita dengan komoditi baru, yaitu kelapa sawit. Oke, kita pergi pada yang ke terakhir dah. Sudah. Ekonomi sudah kan? Ya, sudah. Oke, dah. Ekonomi sudah. Jadi kita pergi yang terakhir tentang pakaian. Kalau kita lihat pakaian ini sebelum British dulu, kalau orang Sabah ni dia pakaian tradisional setiap kaum tu. Warna hitam betul tak? Ya. Orang Bisaya dengan pakaian hitam. Orang dusun hitam, tarik-tarik. Dengan suku pemimpin lain lagi, rungus lebih kurang. Kerajaan lebih kurang. Dan waktu itu pakaiannya ringkas. Kalau yang pakaian yang biasa kan ringkas saja. Tidaklah hari ini yang berpassion-passion. Kalau dulu dia pakai t-shirt saja yang putih itu. Belum bilanglah bapak saya. Ada kan yang tidak tu kan? Maka itu saja dia bilang. Kalau putih-putih semua kebanyakan dalam. Tak ada warna-warna. Kalau hitam-hitam semua. Tidak ada bling-bling. Ini ganjil rasa dia bilang. Kalau ada warna lain. Dapat itu. Dapat. Jadi, kayak itu. Gila, Jepun datang. Jepun datang. Masa perang. Daripada ada pakaian, kita tidak ada pakaian pula. Menesak sangat pada waktu itu. Manusia macam balik ke zaman purba pula dalam ada. Susah betul kain. Kain dirampas oleh Jepun. Akhirnya masyarakat waktu itu ada yang tidak ada kain, tidak ada baju, susah sangat. Jadi mau tidak mau ada yang pakai kain apa itu yang tap daripada karung muni, yang kasar kesap. Lepas perang, alhamdulillah, keadaan itu dapatlah di beberapa hal trauma. Trauma orang ingatan orang tu sampai orang tua sampai sekarang pun masih ingat. Bayangkan, sudah berpuluh-puluh tahun, sudah 80 tahun. Peristiwa itu 80 tahun sudah berlalu. Ingat orang. Dia tidak boleh lupa. Kalau arwah beliau saya tu, kalau cerita perang tentang Jepun, perang satu hari satu malam dah siap. Arwah beliau saya pernah terlibat dengan perjalanan maut. Daripada Sedakan ke Kelinau melalui jalan darat. Jalan maut nama dia. Sehingga kan tahun daripada Kelinau ke Tenam, di tengah-tengah sana mereka lari daripada tentera Jepun. Alhamdulillah mereka selamat. Dan waktu itu di ujung-ujung peperangan sudah. Mereka lari di nama satu tempat di antara sempadan daerah Tenam. Kalau hari ini sempadan daerah Tenam dengan Kelingau. Dia namanya Kampung Senagang. Senagang, sana dorang lari. Mudik dorang ke Bukit Gaulu. Akhirnya mereka lari beberapa bulan. Mereka keluar di kampung Menahan. Dekat dengan tuh yang Menahan ada dengan Kimanis kan. Di sana ada estate.
Jalan keluar sana, saya tengok, British sudah masuk. Dan sudah Jepun. Bayangkan, berapa bulan dalam abang. Kami dah tahu, kami punya pakaian pun sudah tahu macam mana. Dah rupa sudah dia bilang. Pakaian ini pun Jepun. Masa tu nampak ini pun Jepun. Tapi dia bilang, kau buka, kau pakai. Dia bilang, dah ada payung. Itu saja yang ada. Berapa bulan juga dah. 3-4 bulan dalam hutan dah. Dia survive. Dan kurang ada 30 orang dah. Ada bilang ada 50 orang. Tapi yang tengah 20 orang mati dah. Perjalanan. Bilang saya 30 orang hidup. Dan meneruskan. Dan sampailah mereka hari ini kita lihat keadaan sebelum perang dan selepas perang di Sabah berkenaan dengan perang dunia kedua ini memang kalau kita lihat sebelum perang keadaan apapun segala keadaan sama ada pemakanan apa budaya apa semua kehidupan ekonomi pada masa itu dia dan aman keadaan masyarakat aman budaya masyarakat harmoni tidak ada apa berlaku pertelingkahan dan tahu antara ada etnik-etnik di Sabah waktu itu. Sebab mereka ada British yang mengawal keadaan situasi. Tapi semasa perang berlaku keadaan huru-hara di semua tempat di seluruh Sabah. Sebab apa? Jepun datang, dia paksa orang menerima budaya. Akhirnya orang tidak suka keadaan itu. Seperti mana awal-awal British datang dulu. Ya datang seterjah-terjah orang itu suka. Tapi British dia melalui pengalaman yang dia ada dia guna cara taktik-taktiknya untuk psycho masyarakat dengan lemah lembut dia akhirnya orang terima tapi dia pun ni dia terjah akhirnya ditentang pada waktu bila perang ditentang di mana-mana saja orang menentang Jepun akhirnya kan orang asli sendiri orang etnik-etnik yang ada Sabah pun tentang Jepun mereka cara atau tidak ngam. Itu. Tapi pas perang, British balik dan tentramkan semula keadaan ini seperti mana sebelumnya. Dan beberapa tahun kemudian British berjaya. Kalau tahun terjadi datang 50-an, 5 tahun selepas kita perang 845, tahun 50-an, tahun 50, kalau dilihat Sabah mulai menggerak ke arah pemulihan ekonomi. Dengan menggunakan penanaman semula data padi, koko diperkenalkan dan seterusnya pada tahun 70-an kenalkan dengan kelapa sawit pula itu zaman sudah merdeka. Tapi bila British datang dia itu jadi dia susun dia tentramkan dengan ekonomi walaupun ekonomi itu untuk dia, tapi pada masa sama dia tinggalkan juga untuk kita. Jadi secara overall ya ada sebelum, selepas, semasa, selepas memang ada kesan.